Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia tuan pengerusi madrasah, timbalannya, barisan AJK, tuan-tuan imam dan nujat seterusnya, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampai pada hari ini puasa yang keberapa? Yang ke-8 ya. 9, yang ke-9. Alhamdulillah. 8 9 ya. Kita tak berkira, kita terus jalan aja ya. Alhamdulillah, syukur. Sebagaimana yang kata man shoma ramadhana iman wa ihtisaban wa farallahu ma taqaddama min zanbi. Selalu penceramah macam bawalah itu ya. Ayat ini yang bermaksud sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu, maksudnya. Dan begitu juga puasa ini juga sebagaimana yang diwajibkan puasa pada orang dulu-dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Adam pun dah berpuasa dan segala nabi-nabi berpuasa, tapi tidaklah sebagaimana kita berpuasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita membaca Ummul Quran sebelum kita meneruskan kuliah kita. Kan ini hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Insya'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebagaimana yang lepas-lepas kuliah saya ialah menyentuh bab-bab solat. Pada hari ini juga saya akan menyentuh bab-bab solat, sebagaimana solat tarawih, solat witir dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Saya masih ingat lagi soalan kuliah saya yang terakhir yang lepas. Ada soalan daripada jamaah. Pasal apa? Saya bawa ketika itu kita boleh menunaikan solat sunat ba'da isya 4 rakaat buat 2 salam ataupun 1 salam tanpa tahiyat awal ya. Pasal sunat ba'da isya itu tidak boleh menyerupai solat isya. Kalau kita buat tahiyat awal bermakna menyerupai solat isya. Kemudian ada orang yang bertanya, bagaimana solat sebelum zuhur, qabliyah zuhur, bagaimana, boleh tak buat? Boleh. Dan saya ada jumpa kitab dia, maka zuhur pun boleh kita lakukan buat 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 2 salam pun boleh, 4 rakaat 1 salam pun boleh, tapi tanpa tahiyat awal. Faham ya? Pasal apa? Fadilat solat sunat qabliyah zuhur dia menyamai dengan fadilat solat sunat ba'diyah isya. Dan sesiapa menunaikan solat sunat ba'diyah isya 4 rakaat, maka seolah-olah dia dapat malam Lailatul Qadar.
Tak perlu kita menunggu Lailatul Qadar lagi. Kalau kita mendapat Lailatul Qadar, apa dia punya fadilah dia? Seolah-olah waktu itu kita beramal ibadat 1000 bulan. Jadi kalau kita menunaikan solat Isya 4 rakaat ba'da Isya, solat ba'da Isya 4 rakaat, maka seolah-olah kita mendapat Lailatul Qadar sebagai itu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dah tutup yang bab solat tu. Saya rasa saya terjawab ya Pak Imam yang soalan yang lepas, pasal Pak Imam pun ada dengar yang lepas. Jadi saya kat sini nak sebutkan, nak sentuh pula masalah jamaah ketika solat tarawih. Ketika solat tarawih itu ada yang usah dipertikaikan, nak buat 4, 8, 10, 20 silakan. Tetapi sebagaimana Rasulullah SAW yang dalam hadis ini yang sahih mengatakan dibuat 2 dan 1. Dan ada kalinya 4, 3. Ya, itu ada kalinya gitu. Dan ada kalinya 2, 5 pun ada. Ya, tapi tak ada menyentuh bab yang 20. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang kat sini buat 8 rakaat redha dengan itulah yang susun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang katakan, yang kita rasakan, tuan-tuan cinta Rasulullah tak? Cinta, kasih sayang Rasulullah, kasih sayang. Bagaimana cara-cara kita nak memintai Rasulullah, nak menunjukkan kasih sayang kita pada Rasulullah? Kalau tuan-tuan dan isteri tuan-tuan, kita boleh tunjukkan kasih sayangnya, ya, I love you ke, I miss you dan sebagainya. Tetapi kalau dengan Rasulullah, bagaimana? Ada setengahnya orang jawab berselawat selalu. Berselawat itu bukan menunjukkan kasih sayang. Keselawat itu adalah kita yang memerlukannya. Yang memerlukan apa? Supaya di yaumil mahsyar kita dapat berjumpa Rasulullah. Yang menunjukkan kasih sayang kita pada Rasulullah ialah kita melakukan sunnah Rasulullah. Itulah dia. Sebagaimana solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah dan sebagainya, solat sunat tarawih, solat sunat witir. Dan yang duka citanya, ada setengah jamaah dia habis 8 balik, dia kena witir kat rumah. Ya, rugi kita. Ada setengah ni yang buat 20, contohnya buat 20, 8 dia balik, tak ikut witirnya imam. Oleh kerana solat sunat witir ini disunatkan untuk berjamaah hanya ketika dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan-bulan lain solat witir kalau tuan-tuan berjamaah pun tiada fadilat sunatnya. Ya, tetapi kalau tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini solat witir berjamaah dapat fadilatnya. Dan begitu juga sesiapa yang menunaikan solat tarawih sampai habis witir bersama imam, seolah-olah dia dapat apa? Amal ibadah dia, ya, solat sunat witir bersama imam, maka sampai habisnya imam, maka ya seolah-olah dia mendapat malam Lailatul Qadar. Okey. Kalau tuan-tuan solat sunat tarawih ini sampai habis solat witir bersama dengan imam, fadilatnya tuan-tuan seolah-olah dapat malam Lailatul Qadar. Itu dia, tak perlu menunggu Lailatul Qadar. Jadi itulah, kalau katakan tuan-tuan solat tarawih kat sini 8 rakaat, kononnya kita nak buat solat witir di rumah, contohnya di rumah, maka tak dapat fadilat itu. Ya, tak dapat fadilat itu. Ya, rugi kita. Jadi oleh itu, biarlah witir itu berjamaah bersama dengan imam. Selesai, maka kita dapat fadilat berjamaah itu seolah-olah kita dapat malam Lailatul Qadar.
Okey, jadi solat tarawih ini dilakukan selepas kita solat Isya. Kalaulah katakan sesiapa yang datang sini belum solat Isya tapi tarawih dah berjalan, maka tuan-tuan kena solat Isya dulu. Tak boleh terus buat solat tarawih. Jadi boleh mengikut imam yang buat solat tarawih. Tetapi ketika imam bagi salam, dan sambung lagi yang ketiga, yang ketiga dan yang keempat seterusnya. Jadi itu boleh tuan-tuan solat Isya berjamaah ketika imam buat solat tarawih. Jangan kita katakan aku nak terus solat tarawih, nanti dulu aku buat imam, aku dulu nak buat Isya. Tak boleh, ya. Oleh kerana solat Isya, solat tarawih dilakukan selepas kita menunaikan solat Isya. Okey. Tetapi solat tarawih juga boleh dilakukan sebelum masuk waktu Isya. Tu dia gini, saya nak jelaskan. Jadi yang buat keliru tuan-tuan nanti begini. Kalaulah kita ni bermusafir, pergi ke Johor contohnya, tiba-tiba tuan-tuan sampai ke Johor buat solat jamak takdim. Jamak takdim ni maghrib dan Isya. Okey, maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat. Maghrib lepas solat Isya, waktu Isya belum masuk kan, tapi tuan-tuan boleh buat terus buat solat tarawih sendiri. Itu yang dinamakan tuan-tuan boleh buat solat tarawih sebelum masuk waktu Isya. Tetapi ingat, solat tarawih mesti selesai kita menunaikan solat Isya. Boleh faham tak? Alhamdulillah. Jadi itu cara kita solat tarawih. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita tinggalkan solat witir bersama dengan imam, ya. Jadi oleh kerana di bulan-bulan lain bukan dalam bulan Ramadan, maka kalau kita solat witir berjamaah pun tidak dapat fadilatnya sebagaimana kita solat witir berjamaah ketika selepas solat tarawih. Ya, itu ada hadis sahihnya. Ya, jadi oleh itu Rasulullah SAW pernah membuat solat tarawih ini 2 dan 1. Bermakna dari 10 11. Okey. Dan begitu juga boleh 4 4 4 3. Boleh juga, ya. Jadi yang dinamakan solat witir, yang dinamakan witir itu apa dia? Ganjil. Okey? Yang dinamakan witir itu adalah ganjil. Kalau kita buat solat 2 contohnya dah sampai 8, okey? 8. Yang kedua nanti solat apa? Kebanyakan dia orang masih sebut solat witir. Sebenarnya itu bukan solat witir. Itu adalah dipanggil, kalau dalam kitab lama ni dipanggil muqaddimatul witri. Tapi kalau yang kitab baru mengatakan itu dipanggil syafa'. Usalli sunatal muqaddimatul witri rak'ataini lillahi ta'ala, ataupun usalli sunatal safa rak'ataini lillahi ta'ala. Yang satu tadi, yang hujungnya ada 1 rakaat lagi, itu baru dipanggil witir. Barulah usalli sunatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat witir 1 rakaat lillahi ta'ala, itu bagi yang menunaikan 2-1, bermakna 2-1. Tetapi Rasulullah pernah melakukan 4-4-4-3. Jadi 3 itu witir juga, tapi 3 itu witir tak ada tahiyat awal. Dia bermakna 3 rakaat 1 salam saja ada. Ya, itu 3 rakaat 1 salam. Tak silap saya, di dalam buku panduan sembahyang sunat tarawih yang ini, panduan Jabatan Agama Islam Wilayah Sekolah, ada yang menunjukkan 8 rakaat witir, 3 rakaat
satu salam ada dia. Tetapi kat sini dia tak sebut syafa'. Dia disebut usolli sunatal minal witri rak'ataini. Ya, bukan usolli sunatal witri rak'ataini. Surah usolli sunatal minal witri rak'ataini, daripada witir 2 rakaat. Ataupun usolli sunatal muqaddimatil witri rak'ataini lillahi ta'ala, ataupun usolli sunat syafa' ra'ataini lillahi ta'ala. Tetapi kalau ulama Indonesia kebanyakan digunakan syafa'. Ya, yang ini kitab saya mengaji di Gunung Semanggi dulu tahun 58. Di sini ada yang dipanggil muqaddimatul witri. Ya, muqaddimatul witri bermakna itu muqaddimahnya witir. Okey, jadi oleh kerana dah 15 minit, ada 5 minit lagi peluang untuk tuan-tuan nak bertanya. Saya bagi peluang bertanya. Kuliah saya ni kalau tak ada pertanyaan rasa tak seronok. Boleh tanya. Bab solat witir, bab solat puasa, bab apa? Bab solat dan sebagainya. Silakan. Ya. Ya. Dua salam. Kalau 3 rakaat 2 salam, yang satu salam. Kalau 3 rakaat 1 salam, usolli sunatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Jadi tak ada tahiyat akhir, tak ada awal, tak ada. Sini buat gitu ya? Tak. Kalau nak buat gitu boleh. Ini ada panduannya kat sini. Sini ada panduan. Okey. Jadi itu kalau 3 rakaat 1 salam daripada Majlis Agama Islam wilayah dulu zaman apa? Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Ya. Kalau kita solat witir Ustaz, ya. Kita niatkan seperti kita dah kebiasaan dah macam ni, solat witir rakaat ini boleh ke tidak? Okey. Oleh kerana itu silapnya usolli sunatal witri rak'ataini, bermakna itu solat witir. Pasal 2 rakaat witir ni dipanggil witir apa? Yang ganjil kan? Mesti ganjil. Bermakna itu bukan apa lah, tapi di atas apa apa dipanggil ya, pengetahuan kita. Kita kurang faham di mana, insya-Allah. Tapi kalau nak usolli sunatal witri rak'ataini, dibuat minal witri rak'ataini, daripada witir kat sini ada disebut. Ya, di sini ada disebut. Nanti kalau ni saya boleh tunjukkan. Tak silap saya ada bawa yang putus start tu. Okey. Itu dia guna. Boleh. Tak mengapa. Pasal Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi orang yang belajar, orang yang tak tahu, maka dia akan ampunkan pokoknya hati kita. InsyaAllah. Jadi kita ni semua orang macam tu. Yelah. Dulu-dulu saya dulu pun begitu juga. Saya dulu pun begitu. Setelah dah tahu, baru kita ubah. Jadi kadang dalam kuliah-kuliah kita Ustaz Risau mengatakan batal dia pasal yakin kita ke atas yang yakin kita, ya, pasal dinamakan witir itu ialah ganjil. Okey, ada apa lagi? Ya, pertanyaan sikit lagi, ada 2-3 minit lagi. Ya, ada? Tak ada? Kalau tak ada, setakat ini dulu saya sampaikan. InsyaAllah saya memohon ribuan ampun dan maaf oleh kerana masa singkat, ya. Jadi orang pun yang banyak nak balik dan sebagainya. Okey. Maklumlah, kita faham saja, ya. Kita faham saja. Ini yang 8 rakaat, yang 10, yang 20 itu setengah tempat. Pun begitu juga, lebih kurang. Tak sama juga, lebih kurang. Ya, saya mohon ribuan ampun dan maaf, salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andainya tuan-tuan ada pertanyaan, tuan-tuan boleh minta nombor saya dari Pak Imam ke atau Tuan Haji Samsuri, WhatsApp kat saya jawab, insya-Allah. Kalau bab hukum hakam ni saya tak menolak, insya-Allah, ya. Pasal ketika kursus haji pun begitu juga.
kursus haji, orang di Mekah, Madinah selalu bertanya, saya terus apa? Pasal memang lazim saya ialah menyampaikan kursus haji dan umrah. InsyaAllah, mudah-mudahan setakat ini dulu dia sampaikan. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya, ya. Jadi oleh kerana kalau apa yang saya sampaikan katakan tak sesuai apa yang dia itu, boleh WhatsApp kat saya juga, ya. Jadi bila kita selesaikan supaya kita dapat satu penyelesaian amal ibadah kita dengan sempurna, insya-Allah. Maklum kita ni semakin meningkat, biarlah umur kita semakin amal ibadah kita biar sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.